ni lah. Demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian di persoalan apa-apa Parlimen perkara boleh meluluskan undang-undang melarang dipersoalkan apa-apa perkara, hak, taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi oleh bahagian peruntukan bahagian 3 perkara 152, 153 dan 181 tadi yang kita dah cerita tadi kan. 3 yang free. So maknanya benda ni dah ada sebenarnya kat dalam ni. Okay, so maknanya kita bebas bercakap, kita bebas bersuara, kita bebas nak meluahkan apa yang kita rasa, tapi ada boundary dia kan. Ada boundary, ada sempadan dia. Okay. Kalau boleh lah, itu tentang perlembagaan, kalau boleh kita bercerita sikit beyond that context, tentang hubungan antarabangsa lah. Sebab kelembagaan juga antara lain dah cerita tentang hubungan antarabangsa. Sekarang ni ramai orang yang mendesak kerajaan untuk membuat usul tentang isu perang Israel dengan Palestin ni, untuk menghadapkan Israel ke mahkamah jenayah antarabangsa kan. Dan ada satu pendapat mengatakan bahawa kita tidak berhak untuk buat, Malaysia tidak berhak untuk buat kerana kita tidak menandatangani Statute of Rome. Adakah ini benar? Okey. Benar, sebab yang pertamanya nak bawa Statute Rome ni adalah satu polisi dunia yang menubuhkan satu mahkamah dunia untuk membicarakan kes-kes pelanggaran hak asasi manusia. So apa yang berlaku di Palestin itu adalah satu jenayah terhadap kemanusiaan. Dan perlu ada satu medan untuk membicarakannya. Cuma isunya sekarang ini okeylah, saya nak go beyond that sebenarnya, iaitu kita tak boleh nak initiate sebab kita bukan ahli dalam Statute Rome itu number one. Dan yang kedua, saya nak bagi hipotesis, kalaupun kita ahli, adakah Malaysia sekarang ini mempunyai kekuatan suara, mempunyai kekuatan, credibility pengaruh yang kuat yang untuk membawa, sebab kita kena tahu yang di belakang Israel itu adalah USA, Amerika Syarikat, kuasa besar dunia. Melawan Israel sampai level itu, bukanlah maksud saya kata kita sebab US kat belakang dia kita tak payahlah. No, tidak. Kita appreciate yang PMX kita sekarang ini dalam mesyuarat APEC apa semua memang tersebar. Dia menyuarakan bantahan direct depan Presiden Amerika Syarikat dan juga Seusaha Negara Amerika Syarikat. Okeylah, Malaysia ada keberanian itu. Tetapi adakah kalau kita adalah ahli kepada Statute Rome itu, adakah rasanya Malaysia ada keberanian untuk membawa lebih daripada itu? Sebab nak mengheret mereka ke muka pengadilan ini adalah satu isu yang berbeza, sangat besar. Maksud dia sekarang ini perlu ada Malaysia secara bersendirian tidak cukup kuatlah untuk bawa. Tapi kalau perkumpulan negara-negara yang buat benda ni mungkin ada kekuatan lah. Tapi kita dapat tengok baru-baru ni dalam mesyuarat tergempar OIC, ahli-ahli OIC pun bertelagah, berbeza pandangan. Kesatuan tu tak ada. Jadi ini pun satu isu yang kita kena fikirkan juga. Kadang-kadang berlaku penindasan terhadap negara Islam itu adalah akibat daripada kelemahan orang Islam sendiri. Kita tak bersatu. Musuh tak kuat, tapi kita yang lemah. Ini satu isu lah. Dia sama ada musuh kuat, kita lemah, ataupun musuh tak kuat mana, tapi kita lagi lemah. Kita lagi lemah. So itu satu angle yang kita kena perhatikan. Kita kena betul-betul tengok, kena ambil kira. Okey,
mungkin masa tak berapa ada sebab saudara Azam pun ada urusan lain lepas ni kan. Ada tiga ceramah perlembagaan seumpama ini yang kena pada malam ini. Jadi saya rasa sebab kita janji sampai 9.30 kat sana kan. Jadi sekarang pun dah 9.30. Saya ada satu soalan terakhir. Okey, kau ada soalan-soalan daripada ni kan, kita panggil ni mana? Kita dengar dulu. Tapi sementara kita nak dengar soalan ni, saya nak tanya. Nak habis ni, tapi kau ada soalan-soalan bagus-bagus daripada okey. Soalan daripada Taufik Abdullah, minta Tuan ulas justice must not only be done but must also be seen to be done. Mahasiswa Sains Admin. Okey. Keadilan ini dia adalah bukan semata-mata seorang yang melakukan jenayah kamu dihukum penjara, dihukum denda, dihukum sebat, bukan semata-mata itu. Tetapi perasaan kita hidup dalam komuniti yang mempunyai sistem kehakiman yang adil adalah satu perasaan berdasarkan kepada pemerhatian kita, penilaian kita terhadap apa yang telah dilakukan oleh mahkamah kita. So maksud dia sekarang ini bukan semata-mata keadilan itu telah diberikan terhadap mangsa. Contohnya macam kes Rogol. Apabila seorang itu dibicarakan dan dia dihukum penjara sebat dan sebagainya, maka keadilan telah pun dilakukan terhadap mangsa. Mangsa dah dapat pembelaan dia. Yang penjenayah tu telah dihukum penjara apa semua kan. So masyarakat pun melihat apa ada keadilan ada maksudnya siapa yang lepas ni merogol memang akan kena penjara lah kan. Tapi tiba-tiba selepas itu ada pula satu orang kanan politik ni orang kanan politik ni yang tak payah bagi tahu siapalah, dan benda ni pun tak berlaku dekat Malaysia, dia berlaku kat negeri Uganda. So dekat Uganda ada seorang menteri yang merogol anak dara orang juga, yang apabila dihadapkan ke mahkamah Uganda dia lepas kan. Orang biasa di Uganda memang kenalah. So apabila keadaan itu berlaku di Uganda, rakyat Uganda telah hilang kepercayaan terhadap sistem keadilan mahkamah Uganda. Jadi kita tak nak keadaan yang sama berlaku di Malaysia. So Malaysia ni setakat ni semua okey kan, kita tengok mahkamah kita adil dan sama kan. Jadi kalau percaya juga bangang lah. Tapi itulah maksudnya, keadilan itu bukan hanya perlu dilaksanakan tapi kena dilihat telah dilaksanakan. So maksudnya secara literalnya kan, sekiranya ada pertikaian tentang tindakan atau keputusan kehakiman ni, bermaksud bahawa ianya is not seen to be done. Yalah, rakyat yang berada di luar mahkamah akan, dan kebiasaannya kes-kes mahkamah yang diputuskan oleh mahkamah hari-hari ada dilaporkan dalam media, sama ada media rasmi ataupun media sosial, ada dilaporkan. Jadi orang di luar yang membaca berita itu, dia bebaslah buat penilaian ni. Dia ada masing-masing punya persepsi lah. Ada masing-masing punya persepsi kan. Contohnya macam ini kat negara Timbuktu, ada timbalan menteri dia kan, yang dihadapkan dengan 365 pertuduhan rasuah ketika dia pembangkang kan kat Timbuktu. So apabila tiba-tiba pilihan raya
timbalan menteri, bekas timbalan menteri tu bentuk pula kerajaan perpaduan dekat Timbuktu. Dan akhirnya kesnya sedang dibicarakan dan telah pun mahkamah dah kata ada prima facie kes dia. So tiba-tiba disebabkan oleh timbalan menteri ini, tiba-tiba daripada pembangkang dia menjadi timbalan menteri. Timbalan menteri lah, bukan timbalan Perdana Menteri. So tiba-tiba kes dia digugurkan. Jadi orang awam di Timbuktu memang mengamuk lah masa tu. Kan, memang semua pergi mengamuk kat jalan, pergi bakar semua bangunan, mengamuk lah sehingga ni kan. Tapi ni kat Timbuktu lah. Timbuktu. So kita tak nak benda ni berlaku kita kat tak Malaysia. nak benda ni berlaku kat Malaysia. So itu sebagai pengajarannya lah. So maknanya betul lah, justice is not only be done but must be seen to be done. Sebab dia akan menggambarkan tentang, dia akan memberi image kepada sistem kehakiman itu sendiri. Betul. Okey, ada soalan lain lah? Soalan tak ada, tapi ada komen kata tentang yang 153 tadi. 153 kata bukan berkenaan hak keistimewaan orang Melayu, tapi kedudukan istimewa orang Melayu. Hak dan kedudukan itu berbeza maksudnya. Dia sebenarnya dari segi istilah lah. Istilah memang dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, mana 153? Okey. So dia tulis dekat situ, menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Sememangnya perkara 153 tidak ada perkataan hak. Sememangnya, betul lah tu, tak ada perkataan hak. Yang ada adalah kedudukan. Tetapi untuk kita orang awam lah, untuk kita orang awam memahami perkara 153 itu, saya dan ramai orang apabila bercakap tentang hak keistimewaan orang Melayu, kita bercakap tentang perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. So, bahasa jalanan, bahasa pasar, bolehlah, tak ada masalah menggunakan istilah hak itu. Tetapi apabila pergi ke medan rasmi, pergi ke mahkamah dan medan akademia yang rasmi, maka perkataan yang digunakan adalah kedudukan. Sama macam saya, di dalam urusan rasmi, mana ada saya pakai Buzir Azam? Khairul Azam. Dalam urusan rasmi saya, mana ada Buzir Azam? Tak ada. Buzir Azam tak wujud di dalam urusan rasmi. Tetapi Buzir Azam hanya wujud secara underground. Secara santai macam ni kan. Macam itulah. So jangan bukanlah bermaksud tak ada tu tak boleh, tapi konteks pemakaiannya. Konteks pemakaiannya kena betul lah. Itu je. Okey. Sesuaian dengan kena sesuai dengan situasi. Ada lagi? So far tak ada. Yang tadi ada seorang, tapi yang pasal Elin tadi dah jawab kan. Right. So jadi itulah sesi kita pada malam ini. Kita membicarakan tentang perlembagaan. Ini adalah perkara asas lah. Kita macam ramai ke view bang? Ramai ke view? Oh tak check dia. Tak check. Okey. Macam kita kata tadi, ini adalah asas lah. Kalau nak mendalam lagi, mungkin kita boleh adakan kelas lepas ni. Jadi kita jemput lah, sebab ni kita datangkan khas daripada Kuala Lumpur ni kan. Ni pun dia pun lepas ni nak ada urusan lain, 3 session lagi, dan lepas tu nak terus shoot balik ke Kuala Lumpur. Kita tak tahu bila lagi dia akan ramai peminat dia. Ramai peminat dia kan. Ni popular ni kan. Walaupun saya sebenarnya baru hari ni berjumpa dengan dia ni, tapi saya dah terlalu banyak kan. Kan dah lantik jadi manager saya. Automatik tu kan. Nak jual lagi 176 perkara. So nanti kita kira lah berapa. So kalau dalam bidang perlembagaan, orang cakap Buzir Azam ni adalah, saya tak boleh nak cakap dari segi kelayakan atau apa, tapi saya rasa perkataan yang boleh saya sebut adalah
seorang prominent. Prominent ni macam mana kita nak cakap prominent kan? Bahasa jalanan ni mana orang pakar lah. Kan? Pakar rujuk lah kan pasal perlembagaan ni. Dan kita rasa beruntung lah malam ni sebab dia bersama kita bercerita tentang perlembagaan yang mana kita sepatutnya sebagai seorang rakyat Malaysia ni kita tahulah. Sebab orang bercakap sana sini perlembagaan itu constitution apa semua, tapi bukan semua orang faham. Jadi kita ada sedikit kefahaman pada malam ini dan insyaAllah kalau ada sesi yang lain kita akan bicarakan lagi tentang perlembagaan ini. Okay, so saya kita kat mana? Terima kasih. Kita terima kasih kepada War Room yang telah menaja lokasi kita pada malam ini. Terima kasih. Dan tempat ini adalah sangat sesuai untuk kita adakan sesi-sesi podcast atau live Facebook, live TikTok pun boleh. Sangat sesuai. Sebelah ada tempat sediakan makanan atau minuman, matcha teh yang sedap kan. Banyak lagi ada pilihan. Terima kasih kepada pakar perlembagaan kita, saudara Khairul Azam atau lebih dikenali sebagai Buzi Azam. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.